اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Setelah sekian lama kita bercuti ya. Lama sangat. Alhamdulillah Allah SWT beri kita keizinan untuk kita memulakan kembali perbincangan kita yang telah lama tertangguh. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT di atas nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurniaan nikmat Allah SWT kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Ingat-ingat saya lah, kita berhenti dulu pada ayat yang kelima daripada surah Yasin. Tadi pun dah belik-belik tak mana berhenti tau, tak ingat tak. Lama sangat berhenti ni. Jadi insya-Allah kita sambung kembali malam ni, sambung ayat yang ke-6 dari surah Yasin. Kalau tak betul pun tak apalah, dia benda ni jadi tazkirah kepada kita. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tazkirah kepada kita. Kita baca ulang-ulang kali pun tak apa. InsyaAllah. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Maksudnya supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Dalam ayat-ayat yang sebelum ini, surah Yasin ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mulakan surah Yasin ini dengan satu perkataan yang satu kalimah Yasin. Kalimah yang misteri, yang tak tahu apakah maknanya yang sebenar. Dan ulama-ulama tafsir memberikan pelbagai pendapat. Hakikatnya Allah SWT lah sahaja yang mengetahui makna Yasin itu. Kemudian Allah SWT sebut innaka laminal mursalin wal Qur'anil hakim. Demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tak lupa. Dan Allah SWT menceritakan tentang siapakah yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita, yang menunjukkan kepada kita siratin mustaqim, jalan yang lurus. Ya, ini agama Islam, agama yang benar. Dan Al-Quran itu adalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanzilan azizir rahim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Tuhan yang Maha berkuasa lagi Maha mengasihani. Ada kalangan kita yang ingat lagi lah apa yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum daripada ini tentang muqaddimah surah Yasin. Jadi pada malam ni Allah SWT nak sambung kembali, itu zira qauman ma zira aba'uhum fahum ghafilun. Maksud
Al-Quran itu sendiri adalah untuk memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan dan amaran. Sebab itulah mereka lalai. Kalau kita tengok kepada sejarah bangsa Arab itu sendiri, Al-Quran ini diturunkan kepada kaum Arab. Kaum Arab ni begitu lama terpisah daripada kenabian. Sejak daripada keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, lepas tu lama tak ada Nabi kepada bangsa Arab, sehinggalah diutuskan Nabi Muhammad SAW. Ada berapa Nabi? Daripada Nabi Ismail terputus kenabian. Kalau kita tengok silsilah Nabi Ibrahim, dia ada anak Nabi Ismail. Sebelah Nabi Yaqub banyak banyak Nabi-Nabi. Sehinggalah Nabi Isa alaihissalam yang Allah SWT putuskan kepada bangsa Yahudi. Tetapi bangsa Arab ni, Nabi Ismail, Nabi yang terakhir sebelum diutuskan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Atau Allah SWT kata, "Litundira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun." Engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tidak diberi peringatan dan amaran, sebab itulah mereka lalai. Jadi apabila lama tidak ada peringatan, lama tidak diutuskan Nabi, manusia makin lama makin jauh daripada agama Allah SWT. Sebab itulah kita lihat dalam sirah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, bangsa Arab digelar sebagai bangsa jahiliah, Arab jahiliah. Kerana apa? Kerana mereka tidak hidup dalam cahaya keimanan, duduk dalam kegelapan dan melakukan maksiat kepada Allah SWT, bunuh anak perempuan hidup-hidup, berzina, kahwin dengan mak sendiri, minum arak, berjudi, tenung nasib, sembah berhala, macam-macam maksiat yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana itu Allah SWT mengutuskan kepada mereka Rasul yang membawa ajaran daripada Allah SWT, memberi peringatan akan azab Allah Ta'ala dan menghilangkan kelalaian mereka supaya mereka tidak terpesong daripada hidayah dan nuri. Allah SWT nak cerita apa? Untuk kita umat akhir zaman ini berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ini memberi petunjuk, memberi hidayah kepada manusia yang dalam kegelapan. Kalau bangsa Arab yang beratus tahun, beribu tahun itu dalam kegelapan itu menerima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW dan mereka mendapat cahaya dalam kehidupan mereka, maka kita umat akhir zaman ini yang memang terlalu jauh dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita Al-Quran dan sunnahnya untuk kita amalkan, supaya walaupun kita ni hidup jauh dari sudut zamannya, tapi kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ni jauh daripada kenabian 1400 tahun, tetapi orang yang berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada ajaran agama Allah SWT, dia akan rapat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, akan rapat dengan Allah SWT. Itulah Allah SWT kata, "Ditundira qauman ma unzira aba'uhum." Natijahnya agar mereka tidak melakukan kerja-kerja syirik seperti menyembah berhala dan melakukan kezaliman atas diri. Ini kerana kerja-kerja zalim itulah yang menyebabkan mereka layak untuk mendapat balasan siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu neraka. Inilah di antara sebab utama Nabi Muhammad SAW diutuskan kepada mereka, iaitu untuk menyeru dan memberi peringatan kepada mereka.
Ayat ni walaupun nampak dikhususkan kepada bangsa Arab, Al-Quran walaupun dia nampak dikhususkan kepada bangsa Arab, namun hukum ini terpakai kepada seluruh bangsa, seluruh umat seluruh dunia. Sampailah kita umat Melayu di muka bumi Malaysia ini dah di Al-Quran. Ia akan menyelamatkan kita daripada melakukan perkara-perkara syirik, menyembah berhala, mengelakkan kita daripada melakukan kezaliman. Inilah fungsi Al-Quran Karim apabila kita berpegang teguh dengan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap hukum siksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak beriman. Allah SWT memberi peringatan kepada manusia. Awas, janganlah buat maksiat kepada Allah SWT. Janganlah mensyirikkan Allah SWT. Takutlah balasan Allah SWT, azab api neraka yang sangat panas dan memedihkan kepada manusia-manusia yang ingkar. Kebanyakan manusia tidak ambil indah tentang perkara ini, tidak ambil kisah tentang perkara ini. Ingatkan hidup di dunia ini selama-lamanya. Ingatkan harta benda yang dikejarnya itulah yang akan menyelamatkan dia dalam kehidupan dunia ini. Hakikatnya manusia-manusia yang ingkar, manusia yang tidak beriman akan ditetapkan hukuman siksa. Dalam ayat ini dijelaskan mereka disiksa bukan sekadar kerana enggan mengimani Rasul-Rasul diutuskan, bahkan mereka menentang Rasul-Rasul itu pula. Sesungguhnya mereka semuanya amat sesat dan melarat dalam kejahilan. Kita tengok dalam sirah di mana yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW. Kesalahan yang pertama, mereka tidak beriman. Kesalahan kedua, mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Akhir zaman pun manusia macam itu juga. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui lidah para alim ulama, melalui lidah ustaz-ustaz yang menyampaikan, tidak diimani oleh umat akhir zaman kebanyakan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, kebanyakan daripada mereka. Fahum la yu'minun, kebanyakan daripada mereka tidak beriman. Kemudian ada juga di kalangan mereka yang mempersenda-sendakan apa yang dibawa oleh para alim ulama, mempersenda-sendakan apa yang dibawa ajaran oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang menentang, yang mengeluarkan kata-kata yang mempunyai unsur-unsur menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Perkara yang sama, dulu pun sama, sekarang pun juga perkara tersebut berulang kembali. Namun Allah SWT memberikan amaran kepada mereka. Sementara umur masih ada, sementara kita masih lagi di dunia dan diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk belajar, untuk beriman, untuk bersama-sama dengan perjuangan Islam, Allah SWT memberikan peluang seluas-luasnya kepada manusia untuk berfikir. Jika kita membaca di dalam surah Ghafir, mereka meminta supaya diutuskan Rasul. Tetapi apabila Allah SWT mengabulkan permintaan mereka dan mengutuskan Rasul, mereka tidak mahu pula beriman dengan Rasul tersebut. Bahkan bukan sekadar tidak mahu beriman, mereka menentang ajaran Rasul tersebut dengan lantang. Mereka melakukan kejahatan demi kejahatan terhadap Rasul dan pengikutnya, sehingga membuatkan Rasul dan para pengikutnya menderita dengan pelbagai kepayahan. Inilah jalan yang dilalui oleh para Rasul. Nabi Muhammad SAW sendiri
betapa susah payahnya yang ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah Islam. Sebenarnya menjadi contoh kepada kita umat akhir zaman. Betapa susah payahnya Nabi SAW menyampaikan dakwah. Begitu jugalah kita ini perlu berusaha sedaya upaya untuk mengikuti jejak langkah Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah, sampaikan Islam kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang yang bermuamalah dengan kita, orang yang bertemu dengan kita. Nabi SAW kata, "Bandimu anni walau ayat." Sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Jadikan lidah kita ni sebagai lidah yang sentiasa menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau kita di sekeliling kita ni ada orang-orang yang tidak beriman, kan? Orang yang tak percaya, orang kafir, kan? Bagaimanakah kita berhadapan dengan mereka? Kita boleh bermuamalah dengan mereka dalam perkara-perkara keduniaan. Kita boleh berniaga dengan mereka. Kita boleh repair motor kita dengan mereka. Kita boleh bagi duit kita kepada mereka. Mengapa kita tak boleh nak bagi Islam kepada mereka? Mengapa kita tak boleh sampaikan kalimah-kalimah Allah SWT kepada mereka? Di samping kita bermuamalah dalam dunia dengan mereka, dengan kawan-kawan pejabat kita, kawan-kawan gilang kita yang bukan beragama Islam, sampaikan Islam. Dia nak terima ke dia tak terima ke, tu dia punya pasal. Tapi yang pentingnya kita berperanan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, dalam sirah Nabi SAW, betapa penderitaan yang ditanggung oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam usaha untuk menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan risalah Islam. Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha sehingga mati syahid di jalan Allah SWT kerana mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diletakkan batu besar di atas dada semata-mata kerana mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya cerita-cerita seumpama ini, kisah-kisah seumpama ini menjadi satu motivasi kepada kita untuk kita cuba contoh ini. Mereka bersusah payah untuk menyampaikan Islam. Betapa aku ini senang lenang menerima agama Allah Subhanahu Wa Taala, lahir-lahir celik-celik mata dalam keadaan Islam. Maka perlulah cari satu jalan bagaimana aku juga perlu menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan lidah kita ini sebagai lidah untuk saling nasihat, menasihati. Kalau tidak kepada kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam, kepada adik-adik kita, anak-anak kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sampaikan agama Allah Subhanahu. Oleh kerana itu, laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya telah tetap benarlah hukum seksa ke atas kebanyakan daripada mereka kerana mereka tidak beriman. Kebanyakan daripada mereka memang layak menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang menjadi ketua atau pengikut, kerana melakukan kerja-kerja jahat menentang dakwah Islamiah yang dibawa oleh Rasul dan para pengikutnya. Oleh kerana mereka merupakan penentang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala dan penentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka layaklah mereka menerima hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula adalah jelas mereka orang yang tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai di kalangan umat Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi SAW sendiri melakukan penentangan kepada baginda. Sampai ada di kalangan mereka yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran supaya kita ingat. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah SWT memberikan sumpah celaka kepada Abu Lahab, kerana Abu Lahab telah dan isteri dia
telah mengumpulkan harta dia, mengumpulkan tenaga dia untuk melakukan penentangan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT rakamkan dalam Al-Quran. Ini sifat-sifat watak-watak manusia yang melakukan penentangan kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ini diancam dengan azab dari neraka Allah. Jadi kita orang yang beriman, dengan Allah SWT, kita yakin dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan perjuangan apa yang kita buat, dan percaya bahawa Allah SWT akan memelihara orang-orang yang beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqari fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang membekas kedua tangan mereka itu di belakang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sehingga menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Allah SWT menyatakan satu perbandingan, satu perumpamaan keadaan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ini, betapa tidak berimannya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasul-Rasulnya, sama seperti orang yang diletakkan beberapa belenggu di leher mereka. Kemudian belenggu itu disangkut pada dagu mereka dan diikat dengan kemas sehingga mereka menjadi terlengguk, terdongak dan tidak nampak jalan di hadapan mereka. Inilah yang menjadi belenggu kepada mereka sejak di dunia lagi. Apa yang menjadi belenggu itu tidak lain dan tidak bukan ialah kepentingan pangkat, harta benda, dunia dan kedudukan, sehingga mereka menjadi degil dan mempertahankan kebatilan dengan penuh kesombongan dan takabur. Apabila sombong dan takabur menguasai diri, mereka pun terdongak. Bila terdongak, mereka sudah tidak nampak jalan. Jadi perkara ini samalah seperti orang yang dibelenggu, orang yang dipakaikan apa? Belenggu kan, rantai ditekak. Jadi dia terdongak ke atas, tak nampak ada apa yang ada di bawah, tidak nampak ada jalan kebenaran. Yang ada dalam hati mereka nampak pangkat dan harta, nampak kedudukan, dan melihat kebenaran ini sebagai satu yang tidak penting. Yang penting apa yang aku kejar, aku nak pangkat-pangkat. Yang penting harta aku dikekal. Inilah yang menyebabkan manusia ingkar kepada perintah Allah kerana kesombongan. Ini yang berlaku kepada musyrikin Quraisy. Mereka akui kebenaran Nabi SAW. Dalam hati dia kata, ini manusia yang benar ni, tak cakap bohong. 40 tahun mereka hidup dengan Nabi Muhammad SAW. Dia kenal Nabi Muhammad SAW ni, digelar dengan gelaran Al-Amin. Abu Jahal, Abu Lahab kenal dengan Nabi Muhammad SAW ni 40 tahun. Kita dalam kampung kita, kalau kita membesar dengan dia 40 tahun, dia ni orang baik, kita tahu dia orang baik. Kalau kampung kita tak ramai, komuniti kita mungkin ada 20-30 orang jiran, kita kenal dia orang baik, dia orang semayang, dia orang soleh, dia orang suka sedekah, dia orang suka pergi masjid. Hari-hari nampak dia lalu depan rumah kita pergi masjid, pergi mana. Kenal. Mereka pun kenal Nabi Muhammad SAW selama 40 tahun. Sehinggalah Nabi SAW umur 40 tahun dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Nabi SAW menyampaikan Islam kepada mereka, kepada musyrikin Quraisy ini, dan mereka berfikir ini Muhammad ini ingin menjadi ketua di sini, menyebarkan ajaran dia sebab nak jadi ketua di Mekah. Jadi mereka rasa terbuka. Mereka rasa kedudukan, mereka tergugat.
Abu Lahab, Abu Jahal merasa kedudukan mereka itu juga, lalu mereka mengumpulkan segala kekuatan untuk memusnahkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga umur Nabi SAW 53 tahun, 13 tahun dakwah dekat Mekah. Mereka telah membuat keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Betapa mereka telah merancang. Kita lari ke bulan Muharram. Bulan Muharram terkenal dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Jadi hijrah Rasulullah SAW ini adalah satu titik tolak kepada perkembangan Islam ke seluruh dunia. Islam berkembang lebih luas lagi selepas peristiwa hijrah. Ketika di Mekah, Nabi SAW ditindas, Nabi SAW dikepung, Nabi SAW dilakukan berbagai cara, sehinggalah mereka akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan pemuda-pemuda di seluruh kabilah Arab. Kita tetap pedang ini atas jasad Muhammad SAW dengan sekali tetap, lalu kaum dia tidak akan boleh nak menuntut bela. Sebab apa? Sebab ramai yang berpakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala. Pada malam mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW. Pada hari mereka merancang untuk membunuh Nabi SAW. Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Jadi kembali kepada cerita tadi, bahawa orang musyrikin, orang kafir Quraisy, mereka tidak beriman lantaran kerana jiwa mereka telah terbelenggu dengan dunia. Hati mereka telah terikat dengan pangkat. Kalau aku masuk Islam, aku akan hilang kuasa, aku akan hilang pengaruh. Kerana mereka ikut Muhammad, aku pun ikut Muhammad, jadi aku akan hilang pengaruh aku. Kalau aku ikut Muhammad, aku akan hilang harta. Jadi inilah yang ada dalam pemikiran mereka. Dan manusia akhir zaman pun begitu dan betul. Oleh kerana kedudukan, pangkat, harta dan seumpamanya, mereka angkuh dan tidak mahu menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna fi anaqihim aghlala, di mana kami jadikan pada leher mereka rantai-rantai belenggu. Kemudian dijelaskan, rantai-rantai itu diikatkan ke dagu mereka, tersangkut dan tertarik ke atas. Oleh itu mereka pun terdongak dan tidak nampak apa yang ada di hadapan mereka. Inilah kedudukan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW dan ajarannya. Belenggu itu bukan saja berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi itu terjadi pada zaman ini. Manusia tidak akan nampak kebenaran selagi mereka tidak membuang belenggu yang ada pada dagu dan leher mereka. Belenggu itu adalah segala perasaan hubbud dunia, mencintai dunia yang ada dalam hati mereka, meletakkan kepentingan duniawi lebih daripada kepentingan dan kebenaran hari akhirat, lebih daripada hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit yang berbahaya. Hubbud dunia, cintakan kepada dunia, penyakit yang sangat bahaya. Manusia yang cintakan dunia akan hilang pertimbangannya. Apabila berlaku pertumbuhan antara dunia dan akhirat, orang yang cintakan dunia akan mengutamakan dunia, sanggup menggadaikan prinsip, sanggup menggadaikan agama, sanggup menggadaikan segala-galanya, asalkan
dunia menjadi dakapan. Jadi kita kena selalu ingatkan diri kita akan betapa bahayanya dunia. Itulah kita selalu mai ke masjid dan mendengar tazkirah-tazkirah, kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz atau guru-guru kita, para ulama kita, supaya sedikit semuanya memberi kesedaran kepada kita, memberi kesedaran kepada kita akan hakikat kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Ramai manusia yang lalai dengan kehidupan dunia, lalai dengan hiburan dunia, dan menyangka bahawa dunia inilah segala-galanya, menyangka bahawa dia boleh hidup selama-lamanya. Hakikatnya manusia itu suatu hari nanti akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meninggalkan dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini, dunia yang tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dunia yang digunakan untuk mencapai kebaikan di akhirat. Kehidupan dunia yang sementara ini kita gunakan ianya sebagai jambatan untuk kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai jambatan untuk menuju ke akhirat. Carilah harta sebanyak mungkin, tak salah, tapi jangan jadikan harta itu di dalam hati kita. Letaklah di tapak tangan, letaklah di tapak kaki, dan menggunakan harta itu di jalan Allah SWT. Betapa ramai sahabat Nabi SAW yang kaya raya menggunakan harta tadi jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peperangan Tabuk, para sahabat memberikan semua harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa peperangan, bagaimana dinyatakan dalam sirah atau hari itu, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, aku nak bagi harta banyak kali ini, sedekah banyak kali ini, melebihi apa yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bagi harta dia banyak kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang kamu nak berikan kepada perjuangan Islam? Sayyidina Abu Bakar berkata, aku bagikan seluruh harta, yang tinggal hanya Allah dan Rasul sahaja. Sayyidina Umar kata, aku tak boleh nak lawan. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang dijamin masuk syurga, seorang yang terbukti mencintai akhirat sehingga sanggup melakukan apa sahaja untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dirahmati yang dikasihi Allah SWT sekian. InsyaAllah mudah-mudahan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita baca pada malam daripada surah Yasin ayat 6, 7 dan 8, Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan suatu tazkirah kepada kita, suatu peringatan kepada kita yang sering lalai dan alpa, dan ianya boleh memberi motivasi kita untuk beramal, insyaAllah. Jadi sebelum kita tutup kuliah kita, ada sahabat yang minta untuk kita buat sedikit tahlil. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT merahmati ahli qaryah kita yang baru meninggal. Ila hadits Sayyidina Muhammad sallallahu